pada huraian kaedah sifat 20 ni, kita akan memulai dengan wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Ni keesaan pada perbuatan. Ni permulaan. Barulah pergi kepada kudrah. Kudrah tu pelaksanaan ketentuan qadar. Habis kudrah barulah bicara iradah. Sebab apa? Yang pertama, kita nak mati di tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Kemudian yang zahir depan mata kita adalah af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mana perbuatan Allah? Inilah gerak diam kita ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi susunan sifat 20 permulaannya nak mati pada tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan. Kemudian yang zahir depan mata kita adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah tu daripada Allah yang bersifat dengan kudrah. Bicara perbuatan Allah terlebih dahulu, kudrah. Allah perbuat begitu, perbuat ikut suka begitu. Allah perbuat sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendak pada azal. Baru pergi pada qada, ketentuan azali. Qada ketentuan azali ni hak azali, perbuatan Allah sekarang. Kenapa bicara perbuatan Allah terlebih dahulu? Sebab yang zahir depan mata kita adalah af'alullah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Bicara hak zahir dahulu. Hak berlaku ni mari mana ni? Allah yang melakukan. Barulah pergi Allah yang melakukan ni, melakukan begitu. Tak sebagaimana ketentuan Allah pada azal, qada, baru lagi pada hak azali. Ni kalau ikut huraian susunan sifat 20. Ada ni. Tapi kena mati molek tu hak keesaan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lucu keesaan pada perbuatan, lucu ni tauhid rububiyah. Lucu keesaan pada perbuatan, lucu tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuan bagi sekalian. Allah Tuan. Mana asas tauhid rububiyah? Keesaan pada perbuatan. Hanya Allah yang perbuat segala-gala perkara. Sebab zarah tidak berlaku melainkan perbuatan Allah. Sama ada yang berlaku di bumi, sama ada yang berlaku di langit, sama ada yang berlaku di dunia sekarang, sama ada yang berlaku di hari akhirat, kesemuanya adalah af'alullah. Makhluk tidak bekas sama sekali, sama ada makhluk yang ada di dunia ataupun makhluk yang ada di akhirat, makhluk tak bekas sama sekali. Itu yang permulaan. Yang berlaku di bumi, di langit, dunia, di akhirat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berarti perbuatan Allah tidak ada kesudahan. Tak ada ni. Perbuatan Allah tidak ada kesudahan. Sebab apa yang berlaku di syurga neraka tidak ada kesudahan. Semua yang berlaku di syurga neraka adalah af'alullah, perbuatan Allah. Maka perbuatan Allah tidak ada kesudahan. Allah perbuat muafakah dengan kehendak Allah pada azal, ketentuan Allah pada azal, qada. Qada Allah pun tidak ada kesudahan. Allah qada sebagaimana Allah yang mengetahui pada azal. Ilmu Allah pun tidak ada kesudahan. Ni. Sebab Sebab yang berlaku di syurga dan neraka yang tidak ada kesudahan adalah datang daripada qudrah, iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan berlaku syurga neraka tidak ada kesudahan, maka qudrah, iradah, ilmu, ta'alluqnya, fungsinya pun tiada kesudahan. Jadi qada qadar tiada kesudahan, mengetahui Allah pun tidak ada kesudahan. Tapi permulaannya kena mati di keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan, kesemua perbuatan Allah. Kemudian hak nota kaki tu, hak kita baca berulang kali tu, kita ahli sunnah wal jemaah wajib kita berpegang hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Hamba ni siapa hamba ni? Hamba ni termasuk manusia, termasuk jin, termasuk malaikat. Hamba ada pilihan dan hamba ada perbuatan.
Wajib berpegang. Tapi hakikinya perbuatan hamba, hakikinya pilihan hamba, hakiki sebenar-benarnya perbuatan hamba, sama ada pilihan perbuatan manusia, sama ada pilihan perbuatan jin, sama ada pilihan perbuatan malaikat, adalah af'alullah, keesaan pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dari segi hakiki, manusia ke, jin ke, malaikat ke, makhluk, tidak ada sebarang peranan. Tapi walaupun hakikinya hamba tidak ada ikhtiar, tapi tetap wajib berpegang. Hamba, manusia, jin, malaikat ada pilihan, ada perbuatan. Walaupun hakikinya tak ada. Satu saja kita faham, kita pegang. Kalau tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, terundur pada akidah Jabariyah. Kalau berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, mutlak. Sebab Tuhan letak dah kudrah di hamba, Tuhan letak kudrah di manusia, di jin, di malaikat. Tuhan letak dah kudrah di hamba. Maka kudrah itulah yang menggerak diamkan hamba itu sendiri. Itu Mu'tazilah Qadariyah, yang khilaf ulama kafir ataupun akidah yang fasik dosa besar, akidah yang mubtadi', akidah bid'ah, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pada pegangan, bid'ah yang sesat. Didatangkan nota kaki ni comel. Sebab kalau kita semata-mata bicara bab keesaan pada perbuatan, kita bicara bab qada dan qadar, tak jaga, dia boleh terundur kepada akidah Jabariyah. Tak ada hamba ni Tuhan belaka. Hakikinya betul, hakikinya betul. Keesaan pada perbuatan, hamba tidak ada perbuatan, hamba memilih perbuatan Allah. Bukan hamba memilih, terlintas di hati hamba ni perbuatan Allah. Diri usaha hamba perbuatan Allah, bukan diri usaha hamba perbuatan Allah. Bahkan berkelip mata hamba, bergerak nadi hamba, perbuatan Allah. Memang hamba tidak ada sebarang peranan. Jadi kalau dak mati kepada wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya tak ada, dia akan terundur kepada Jabariyah. Batu nak atas kaki ni comel. Kita ahli sunnah wal jamaah, hamba ada pilihan pada zahir, tapi hakikinya batin, balik kepada keesaan Allah pada perbuatan, balik kepada qada dan qadar. Jabariyah tak pakai zahir, dia pakai batin, hak hakiki je. Qadariyah pula tak pakai hak batin hakiki, pakai zahir saja. Sekarang ni dua-dua ni ada belaka ni. Hak terundur kepada Jabariyah pun ada, hak terlajak pada Qadariyah pun ada sekarang. Pengajaran yang jelas-jelas secara terbuka, yang bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah, sama ada Jabariyah ataupun Qadariyah. Bahkan lebih sesat daripada Qadariyah pun ada. Ingat baik. Itu kata ngaji molek hak kaedah sifat 20, insya-Allah lah. Hak bab qada dan qadar tu duduk betul-betul atas jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jadi pada zahirnya kita ada pilihan dan perbuatan. Pada batin hakiki, balik kepada keesaan Allah pada perbuatan, balik kepada sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran yang menyandarkan pada zahir ada, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah ni, kami yang sembah. Ni zahirnya kami yang sembah. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami yang minta pertolongan. Zahirnya kami yang minta pertolongan, maka wajib berpegang. Kami ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang tu, jangan buat mudah-mudah. Kita masuk semayang,